الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن يا ربنا إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم زدنا علما. اللهم اجعلنا من الصالحين. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم فرج كرب المسلمين في فلسطين. اللهم فرج كرب المسلمين في غزة. اللهم انصر المسلمين على اليهود يا الله يا كريم، وارحمنا برحمتك الواسعة يا أرحم الراحمين. أما بعد، مسلمين dan muslimat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran Al-Karim, وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. Difahami daripada ayat ini, kita digalakkan untuk kita membuat doa. Membuat doa adalah antara amalan salih yang sangat besar pahalanya apabila seorang hamba mohon daripada Allah subhanahu wa ta'ala dengan ikhlas, dia mohon daripada Tuhannya. Jika perkara besar maupun perkara yang kecil, kita mohon daripada Allah subhanahu wa ta'ala dan kita bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala, itu adalah keadaan yang dipuji apabila kita selalu membuat doa dan mohon daripada Tuhan kita. Kita selalu ingat Allah subhanahu wa ta'ala dan kita ingat takut kepada Allah dalam hati-hati kita, dan kita ingat bahawasanya segala manfaat berlaku dengan ciptaan Allah dan segala mudarat berlaku juga dengan ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila orang dia selalu ingat bahawasanya segala sesuatu dalam alam berlaku dengan kehendak Allah, yang baik dan yang buruk, yang nikmat dan yang musibah, semuanya berlaku dengan takdir Allah, dengan takdir Allah dan kehendak Allah, maka dia akan ingat untuk memperbanyakkan doa. Dia mohon daripada Allah yang dia menciptakan manfaat dan dia yang menciptakan mudarat. Maka jika kita ada dalam keadaan susah, kita mohon daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allah yuhibbul mulhina fid du'a. Yani Allah subhanahu wa ta'ala meredai amalan selalu membuat doa. Selalu, bukan jarang-jarang, tapi selalu buat doa. Selalu buat doa, banyakkan doa setiap hari, buat banyak doa. Itu amalan diridai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, itu dipuji. Walaupun perkara yang seorang rasa perkara ini kecil, saya tak rasa terlalu berat atasku, buat pun doa, mohon daripada Allah mempermudahkan urusan. Kata ulama, hatta kalau orang terpotong slipper dia, dan dia buat doa, dia kata, Ya Allah, bantulah saya saya mohon daripada kamu mempermudahkan bagi saya memperbaiki slipper saya ini. Hatta walaupun dalam perkara macam itu ada pahala kalau kita mohon daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Hatta walaupun perkara ini kita rasa mungkin mudah, bukan terlalu berat bagi kita, tapi kita ambil peluang, kita masih lagi hidup dalam dunia, dan amalan ini baginda bersabda tentangnya mukhul ibadah, yakni membuat doa antara amalan yang besar pahalanya. Tengok, dengan hanya kita mohon sahaja, dengan ikhlas kita mohon daripada Allah, buat doa, dapat pahala. Allahu Akbar. Kurniaan yang besar. Ini satu pintu kebaikan yang besar bagi kita. Allah Ta'ala menjadikan amalan doa ini dengan hanya kita mohon, menyebut apa yang kita mahu, kita dapat pahala.
Kalau dengan ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah satu peluang yang besar bagi kita. Orang yang dia sakit, ya dia mahu kesembuhan, orang yang mahu kesembuhan, tapi dengan hanya dia dah buat doa, dengan doa itu kalau ikhlas dah dapat manfaat, dah dapat pahala, dia dapat pahala walaupun dia belum sembuh lagi. Masya Allah al-Azim. Tapi doa ini perlu dibuat dengan cara yang betul, dengan cara yang berselari dengan akidah, yang kita percaya bahawasanya kehendak Allah Subhanahu wa taala, apa yang dia kehendaki akan berlaku, itu mesti berlaku. Kita percaya apa yang Allah kehendaki akan berlaku, mesti akan berlaku. Kehendak Allah yang azaliyah tidak berubah. Tidak berubah kehendaknya yang azaliyah. Kenapa? Karena perubahan, kata ulama aqidah, ulama tauhid, perubahan tanda kebaharuan. Apa yang berubah maknanya dia baharu. Allah berfirman, "Ma yubaddalul qawlu ladai." Difahami daripada ini bahawasanya kehendak Allah tidak berubah. Apa yang dikehendaki mesti berlaku. Maka jangan orang membuat doa dengan kepercayaan bahawasanya doanya ini ia mengubah kehendak Allah yang azaliyah. Tak, ini bercanggah dengan akidah Islam. Tak boleh. Tidak boleh. Tak, kalau kita buat doa, dah itu amalan ibadah. Jika kita buat doa dan dapat apa yang kita mohon, contoh seorang dia buat doa mohon daripada Allah kurniakan kepada dia kereta, jadi dia dapat kereta baru. Di sini jangan orang percaya bahawasanya apabila dia buat doa baru Allah kehendaki bagi dia apa yang dia mohon. Jangan orang percaya bahawasanya Allah Ta'ala tidak kehendaki dengan kehendaknya yang azaliyah, yang tiada permulaan baginya, bahawasanya orang ini akan dapat kereta. Orang yang dia buat doa dan dia dapat apa yang dia mohon, kita kata du'a'uhu wafaqal masyi'ah. Doanya bermuafakat dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yani apabila dia telah buat doa dan dapat apa yang dia mahu, kita kata Allah telah kehendaki bagi dia dengan kehendaknya yang azaliyah, yang tiada permulaan baginya, bahawasanya dia akan buat doa dan akan dapat apa yang dia mohon. Dan bukan setelah dia buat doa baru Allah kehendaki bagi dia bahawasanya dia akan dapat apa yang dia mohon. Ini sangat penting dalam akidah. Kenapa? Kerana Allah tidak bersifat dengan sifat baharu, kehendak baharu. Saya dan kamu bersifat dengan kehendak yang baharu. Contoh, mungkin ada di antara kita dia sekarang berkehendak setelah habis majlis ini mahu balik ke rumah. Tapi mungkin setelah habis majlis ada seorang ajak pergi ziarah dia di rumahnya, tak balik rumah kita. Jadi kalau berlaku kepada kita kehendak baharu, kita pergi ke rumah orang lain, maknanya kehendak kita boleh berubah dan juga kita bersifat dengan kehendak yang baharu. Kehendak Allah tidak berubah dan dia tidak bersifat dengan kehendak yang baharu. Dia tidak bersifat dengan ilmu yang baharu. Kerana segala sifat-sifat Allah azaliyah, tiada permulaan baginya. Bersifat dengan sifat baharu, maknanya yang bersifat dengannya adalah baharu. Setiap yang bersifat dengan sifat baharu adalah baharu. Kita segala sifat kita baharu dan kita zat kita baharu. Kata ulama, ini kaedah dalam ilmu aqidah. Mustahil Allah bersifat dengan perubahan. Mustahil.
perubahan sebesar-besar tanda kebaharuan. Perubahan sebesar-besar tanda kebaharuan. Kenapa? Kalau orang kata, kenapa yang berubah maknanya dia baharu? Kenapa yang berubah mesti dia baharu? Kita kata kerana yang berubah daripada satu keadaan kepada keadaan yang lain. Macam kita. Dahulu kita kecil. Sekarang kita besar. Jadi ada keadaan one, ada keadaan two. Apabila kita berubah daripada keadaan one kepada keadaan two, maknanya kita memerlukan yang mengubah kita. Setiap yang berubah memerlukan kepada yang mengubahnya. Yang memerlukan yang lain bukan Tuhan. Kita semua tahu, bukan kita pilih bagi diri kita mahu jadi dalam usia ini, dalam bentuk ini. Bukan kita pilih bagi diri kita mahu berubah daripada budak kecil kepada keadaan sekarang. Bukan kita pilih bagi diri kita ini. Bahkan Allah Ta'ala dia yang telah mengubahkan kita. Pencipta kita. Maka apabila kita berubah, kita tahu diri kita memerlukan pencipta, dia yang mengubahkan kita. Dia yang mengubahkan kita. Nanti yang hidup antara kita lagi, dia akan jadi lagi tua. Bukan kita yang mengubah diri kita. Maka setiap yang berubah baharu. Kaedah dalam ilmu aqidah. Setiap yang berubah baharu. Perubahan mustahil ke atas Allah. Allah tidak berubah. Sifat-sifatnya yang azaliyah tidak berubah. Kehendaknya tidak berubah. Ibrahim alaihi salam, Nabiullah Ibrahim. Apabila dia tolak kaum yang kafir, yang mereka menyembah matahari dan bulan dan bintang. Mereka percaya bahawasanya bulan, matahari, bintang-bintang semuanya adalah Tuhan-Tuhan. Apakah dalil yang dia telah menggunakan? Dia menggunakan dalil bahawasanya ia berubah. Apabila matahari terpadam, terbenam, apabila ia terbenam, maka dia kata inni la uhibbul afilin. Yani maknanya ini berubah, dan apa yang berubah tidak layak baginya ketuhanan. Ini difahami daripada jawaban Ibrahim alaihissalam. Bukti ini yang diguna oleh Ibrahim, yang ia dalil akal, kita namakan dalil akal. Dalil akal. Dalil akal ini yang diguna oleh Ibrahim, intellectual proof, yang diguna oleh Ibrahim alaihissalam, Allah Ta'ala telah memujinya. Allah Ta'ala berfirman, Tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qawmih. Yani itu adalah hujjah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia memberinya kepada Ibrahim ke atas kaumnya. Hujjah apa? Apakah hujjah itu apa? Hujjah bahawasanya perubahan itu bukti bahawasanya yang berubah baharu dan bukan Tuhan. Setiap yang berubah baharu, bukan Tuhan. Maka apabila ini hujah yang digunakan oleh Ibrahim ke atas orang-orang kafir, kita pula tak boleh kita menyifatkan Allah dengan perubahan. Kerana hujah bahawasanya matahari bukan Tuhan adalah perubahannya. Maka tak boleh menyifatkan Allah dengan perubahan. Kerana yang menyifatkan Allah dengan perubahan, seolah-olah dia kata Allah baharu. Maka kehendak Allah yang ia sifatnya yang azaliyah tidak berubah. Hatta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana mustahil pada akal
Kehendak Allah berubah. Akal tidak menerima bahawasanya Tuhan berubah. Akal tidak menerima bahawasanya sifat Tuhan yang azaliyah berubah. Karena kalau berubah, maknanya memerlukan pencipta untuk mengubahnya. Maka baginda Rasulullah SAW dia buat doa. Dia mohon daripada Allah 3 perkara. 2 perkara diberi kepadanya. 1 perkara yang dia mohon daripada Allah untuk tidak menjadikan umatnya saling berperang antara mereka. Baginda bersabda, "Famana'aniha", yakni Allah tidak memberinya kepada saya. Baginda bersabda, "Wa inna rabbi qal", yakni Allah Ta'ala berfirman, ini hadis qudsi. Allah berfirman, mafhumnya, "Wahai Muhammad, jika saya kehendaki sesuatu berlaku, jika saya kehendaki bagi sesuatu untuk ia berlaku, maka ini tidak tertolak, mesti akan berlaku, yani tidak berubah." Allah kehendaki bagi umat ini bahawasanya akan berlaku peperangan antara mereka. Maka Allah Ta'ala tidak Allah Ta'ala kehendaknya yang azaliyah tidak berubah. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Muslim yang kita sebut. Sahih diriwayatkan oleh Muslim. Maka kita buat doa, memperbanyakkan doa lillahi ta'ala, ini amalan salih, amalan yang sangat-sangat penting dan ia senjata bagi seorang yang mukmin. Amalan ini yang salih, ia senjata bagi seorang yang mukmin, tapi dengan kepercayaan yang kita telah sebut, yang berselari dengan akidah Islam, berselari dengan akidah ahli sunnah wal jamaah, dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Telah diriwayatkan bahawasanya Ibrahim ibnu Adham, daripada para ulama dan orang-orang salih, para awliya illah yang sangat-sangat terkenal, Ibrahim ibn Adham radhiyallahu anhu, dia cerita tentang kisah taubatnya, kisah taubat beliau. Dia kata dia daripada royal family. Dia daripada royal family. Maka dia orang kaya, bukan orang fakir miskin. Dia orang kaya. Dia kata, apabila saya muda, saya asyik nak keluar memburu. Bukan dengan niat dia nak carikan rezeki untuk nak makan, bagi family dia makan, bukan. Memburu hanya untuk spend masa je, untuk nak macam itu je. Macam zaman sekarang ramai pemuda-pemudi, mereka nak spend masa sahaja, buka game-game ini yang lara, yang tak ada manfaat daripadanya. Buka game-game ini, ganti kepada mereka tidak pegang subha untuk buat zikir, tidak buka Al-Quran untuk baca, mereka duk main game-game ini. Dan apabila ada di antara mereka yang tekan satu button, kemudian ini gambar ini pindah dari sini ke sana, khayalan sama gambar sahaja. Apabila ia pindah, dia rasa dirinya ditulis baginya winner. Kemudian ini dia kurang ilmu, lemah. Dia rasa dirinya, dia rasa dirinya dah besar, macam dia rasa dirinya kononnya winner, sedangkan he is losing, wasting his time. Tapi mereka tulis bagi dia macam tu. Maka orang itu pada zamannya tak ada game itu, tapi dia buat seumpama itu dengan apa? Dia keluar memburu bukan dengan niat nak carikan rezeki, hanya untuk spend masa macam itu je. Dia kata, sedangkan saya ikut satu binatang nak memburunya, saya mendengar suara panggil saya. Suara ini telah kata, wahai Ibrahim. Ini Ibrahim ibn Adham namanya, daripada umat ini. Dikatakan kepadanya, wahai Ibrahim, adakah kamu diciptakan untuk ini? Wahai Ibrahim, adakah dengan ini kamu telah disuruh? Ini mungkin daripada malaikat yang panggil dia untuk nak, subhanallah, bagi dia ingat. Maka dia terkejut.
Dia tengok tak ada orang. Tak ada orang. Tapi dia dipanggil macam itu. Allahu Akbar. Kemudian sekejap lagi pun sama. Dia dengar suara kata kepadanya, wahai Ibrahim, adakah kamu diciptakan untuk ini? Adakah kamu disuruh untuk membuat ini? Kemudian dia rasa takut. Kemudian pada akhir suara itu kata kepadanya, demi Allah, kamu bukan diciptakan untuk ini dan bukan kamu tidak disuruh untuk membuat ini. Dia kata, saya rasa takut, tinggalkan tempat yang saya ada padanya, saya turun jumpa dengan seorang pembela kambing yang dia jaga kambing bagi ayah saya. Ayah dia daripada royal family. Dia kata dia pakai jubah daripada suf, wool. Yang itu yang dia jaga kambing. Dia kata saya bagi kepada dia kuda saya. Dia pun daripada royal family, ada kuda, ada macam-macam. Dia kata saya bagi dia kuda saya, minta dia bagi kepada saya jubah dia. Saya pakai jubah itu dan pergi musafir menuju ke Makkah. Dia kata dalam perjalanan, maka tiba-tiba saya melihat seorang berjalan dekat dengan saya. Saya tengok kepada dia, tidak membawa apa-apa barang. Biasanya orang musafir dalam perjalanan zaman dahulu, pelik kalau dia musafir, tidak bawa air, tidak bawa makanan, tidak bawa barang. Dia kata, saya berjalan dengan dia, tapi dia tak bawa apa-apa. Tak ada apa, tak bawa apa-apa. Dia kata, kemudian masuk waktu maghrib, saya solat dengan dia jemaah. Saya solat jemaah dengan dia. Setelah dia habis solat jemaah, dia buat doa lepas solat. Dia kata dia telah gerakkan bibirnya dengan perkataan-perkataan. Saya tak dengar apa yang dia kata, tapi dia buat doa, apa dia kata saya tak dengar. Kemudian tiba-tiba habis solat, dah ada bekas ada makanan, bekas ada minuman. Sedangkan orang itu dia tidak membawa dengannya apa-apa. Dia kata makanan sedap, minuman sedap, kita duduk, makan, minum. Kemudian saya kekal dengan dia beberapa hari, kemudian tiba-tiba dia pergi. Saya tak tahu mana dia pergi. Saya kekal berseorangan, rasa sunyi. Kekal berseorangan, tak ada seorang dengan saya dalam perjalanan itu. Dia kata, kemudian saya ingat untuk membuat doa. Saya buat doa, mohon daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tiba-tiba datang seorang, dia pegang saya daripada hujung baju dengan lembut. Dia kata, sal tu'tah, mohon kamu akan diberikan. Maka dia kata, saya terkejut, siapakah dia ini? Dia kata, orang itu kata kepada saya, mafhumnya, semoga Allah tidak menjadikan kamu takut. Saya saudara kamu Al-Khadir. Subhanallahil azim. Ini Ibrahim ibn Adham radhiyallahu anhu datang kepadanya Al-Khadir. Dan Al-Khadir, dia mengajarkan kepada dia Ismullahil A'zam. Telah mengajarkan kepada dia Ismullahil A'zam, yakni nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang agung. Sekarang kalau nama Allah yang agung, yang kalau yang tunggal adalah Allah. Ini adalah Allah. Tapi kalau yang diikuti dengan lagi ibarat-ibarat yang lain, dengan perkataan-perkataan yang lain, ada satu doa. Nanti insya-Allah taala kita boleh mengajarkan apakah kita atau apakah yang warid dalam hadis baginda sallallahu alaihi wasallam telah sebut tentangnya. Tak, ini bukan kisah Nabi Ibrahim. Ini Ibrahim ibnu Adham. Ini yang saya kata, ini Ibrahim ibnu Adham yang dia adalah daripada umat ini. Ini bukan Sayyiduna Ibrahim Nabiullah, karena Sayyiduna Ibrahim Nabiullah
tak pernah hidup dalam keadaan dia ini duduk sia-siakan masa dia dengan pendolara dan itu dia seorang Nabi. Ini Ibrahim ibnu Adham dan kisah taubahnya. Kisah taubah dia. Okey, maka ini adalah sedikit kisah untuk kita semangat membuat doa, insya-Allah taala. Okey. InsyaAllah sekarang kita sambung dalam kitab Awjaz al-Mukhtasarat dan kita masih lagi syarah tentang bab muamalat. Pada pertemuan yang sebelum, kita telah syarah tentang riba dan 4 jenis riba. Ingat masih lagi apa nama-nama jenis-jenis itu? Riba al-qard, riba al-fadl, riba al-yad dan riba an-nasa. 4 ini. Okey. Setelah kita telah syarah tentang jenis-jenis riba, sekarang kita nak bahaskan tentang isu pilihan. Pilihan untuk kembalikan barang yang sudah dibelikan atau telah dijualkan. Kata pengarang Faslun, muka surat 61. Faslun, yathbutul khiyaru fil majlisi fi jami'i asnafil bay'i. ولا ينقطع إلا بالتخاير أو بالتفرط بأبدانهما. Khiyar dalam majlis thabit dalam semua jenis jual beli. Khiyar ia tidak akan terhenti melainkan dengan pilihan atau berpisah badan kedua-dua pihak yang berakad. Apa makna ini? Maknanya pilihan itu ada lebih daripada satu jenis pilihan. Okay? Apabila kita dah buat akad jual beli, kita dah belikan sesuatu. Adakah ada bagi kita pilihan dari sudut syarak? Adakah ada bagi kita pilihan untuk kita kembalikan barang itu kepada orang yang telah menjual dan ambil balik harta kita? Adakah boleh kita membuat ini? Ada detailnya. Bila kita boleh buat, bila kita tidak boleh paksa dia untuk membuat itu. Jika kita masih lagi dalam majlis akad. Okey, contoh kalau ada seorang dia datang dibelikan jam tangan ini daripada saya, contoh. Kalau orang datang dibelikan jam tangan. Maka kalau kita masih lagi in this session, kita masih lagi dalam majlis akad, kita belum berpisah, apabila saya dan sepembeli, kedua-dua kita tak kata saya iltizam dengan akad dan tak akan fasahkannya lagi. Tak kata macam itu. Hanya kita dah buat jual beli, okey? Jual beli dan kita masih lagi dalam the same session. Saya boleh fasahkan, dia boleh fasahkan. Dan jika salah satu daripada kita pilih untuk fasahkan, orang yang lain dia kena terima. Dia kena terima. Saya boleh kata, okey saya tak mahu jam tangan ini saya perlukan. Bagi balik ambil duit kamu. Apabila dalam session, jangan dia kata, tak kamu sudah jual kepada aku. Ada hak ini yang sabit dalam syarak yang ia namanya khiyarul majlis, the choice of the session, pilihan majlis akad. Apabila belum berpisah dalam daripada majlis akad dengan badan-badan kita, kalau belum berpisah masih lagi dalam majlis yang sama, sepenjual ada pilihan dan sepembeli ada pilihan untuk fasahkan akad itu setiap kembalikan barang kepada yang lain. Okay? Melainkan kalau sudah iltizam dengan akad, sudah kata saya iltizam dengan akad ini tak akan fasahkan, dah
Dalam yang kata macam itu, dia tidak paksa yang lain untuk dia kembalikan barangnya. Kata pengarang, wa yajuzu lil muta'aqidaini aw li ahadihima syartul khiyari 3 ayyamin aw aqal la fi bai' at-ta'ami bit-ta'ami wan naqdi bin-naqd. Dan harus bagi penjual dan pembeli atau salah seorang daripada dua pihak itu meletakkan syarat khiyar selama 3 hari atau kurang dari 3 hari, bukan pada jual beli makanan dengan makanan dan naqd dengan naqd. Ini jenis pilihan yang lain yang boleh dimasukkan dalam akad jual beli. Apakah ia pilihan yang disyaratkan? Dalam hukum fiqh, dalam hukum agama, boleh bagi sepembeli dan juga bagi sepenjual syaratkan pilihan bagi dirinya maksimum 3 hari. 3 hari atau kurang. Boleh dia 1 hari, 2 hari, 3 hari, itu 3 hari maksimum. Yani, kalau saya ini nak jual jam tangan ini, tapi saya rasa diri saya tak terlalu confident nak jualkan. Saya masih lagi kata, mungkin nanti saya akan perlukan, mungkin nanti setelah saya jual rasa, saya perlukan jam tangan ini. Maka saya boleh buat apa? Saya boleh buat akad dengan orang. Saya kata kepadanya, saya jualkan kepada kamu ini, tapi saya syaratkan pilihan bagi diri saya untuk kembalikan jika saya mahu dalam tempoh maksimum 3 hari. Lebih daripada 3 hari tak boleh syaratkan. Maksimum 3 hari. Maka andaikan dia ambil hari pertama, dia ambil, dia pergi. Esok saya rasa, saya rindu jam tangan ini dan saya mahu, saya rasa perlukan. Boleh saya, kerana dah syaratkan dalam akad, boleh saya untuk bagi tahu dia, saya tak mahu teruskan, bagi saya jam tangan, ambil duit kamu. Tapi ini dengan disyaratkan dalam akad. Kalau tidak disyaratkan, tak, saya apabila dah berpisah daripada session dan tidak diletakkan syarat ini, saya tak boleh paksa dia lagi untuk dia kembalikan barang ini dan ambil duit dia. Tapi kalau dalam session, dalam akad, saya dah syaratkan. Boleh dalam tempoh yang kita dah tetapkan, yang ia 3 hari atau kurang, boleh untuk kita pasahkan akad ini. Ini boleh bagi sepenjual dan boleh bagi sepembeli. Atau contoh orang yang dia belikan, dia beli jam tangan saya tapi dia tak terlalu confident. Dia akan perlukan atau tak akan perlukan. Maka dia letakkan syarat. Dia kata, saya belikan daripada kamu tapi dengan syarat ada pilihan bagi saya selama 2 hari, contoh. Jika akad dibuat dengan syarat pilihan 2 hari, kemudian dalam tempoh ini dia kata, saya tak mahu lagi. Dia datang, jadi saya kena bagi kepada dia duitnya balik dan ambil jam saya. Jangan saya kata, tak, saya dah jual, saya tak akan kembalikan. Kerana sudah masuk dalam syarat. Syarat ini sudah dimasukkan dalam akad, jadi saya kena buat. Kena kembalikan bagi dia, duit dia dan ambil. Dan saya akan ambil jam tangan saya. Apa? Ya, untuk syarat itu, ya memang. Maknanya kalau dia datang, dia kata saya nak belikan ini daripada kamu dengan syarat pilihan 2 hari. Saya kata tak mahu. Okey, atas saya. Saya tak mahu jual. Apabila nampak dia nak masukkan syarat ini, saya tolak, saya tak mahu akad ini langsung. Boleh. Dia tak paksa saya untuk saya terima asal akad. Tapi jika saya dah setuju dengan dia dan terima untuk jual dengan syarat ini, jadi saya kena iltizam dengan syarat yang saya dah terima dalam akad. Okay? Itu
uh, isunya uh, isunya bukan kita syaratkan, ini pilihan, bukan dengan kita kata kalau barang ini nanti saya tak suka, saya akan kembalikan. Bukan macam itu sahaja, tapi ada tempohnya. Maknanya dalam tempoh ini untuk apa, walaupun kita tak justify kepada dia. Sini syarat yang diletakkan adalah tempoh. Kita apabila dah syaratkan tempoh, walaupun kita tak justify kepada dia, dia kata kenapa tak suka barang saya, walaupun kita tak justify kepada dia, masih lagi ada hak bagi kita untuk kembalikan barang itu. Masih ada hak untuk kita kembalikan barang itu. Tapi pasti kita bukan kembalikannya, yakni kita bukan hancurkannya macam itu, kemudian datang dah hancur nak bagi kepada dia. Apabila ia masih lagi selamat dan itu, okey, ada detail lebih tentang ini. Okey, tapi ini tak boleh dibuat jika jual makanan dengan makanan. Kalau harga dan barang adalah makanan, jangan dimasukkan syarat ini, kerana kita dah kata kalau dua-dua pihak, dua-duanya makanan, maka ada 3 syarat kena dijaga, ingat. Maka kalau sama jenis, same type, ada 3 syarat kena dijaga. Maka pilihan yang dengan tempoh jangan dimasukkan dalam akad yang ia jual makanan dengan makanan. Makanan dengan makanan atau emas dengan emas. Jangan dimasukkan syarat ini. Okey? Bukankah hari itu yang dah attend minggu lepas, kita dah syarah tentang apakah barang yang dikira ribawi, yang kalau yang kita kena jaga apabila dijual makanan dengan makanan, kena jaga syarat-syarat supaya tak berlaku riba. Apabila jual emas dengan emas, kena jaga syarat-syarat supaya tak berlaku riba. Kita dah kata ada 2, tu'um dan naqd. Masih lagi ingat? Tu'um yakni makanan, naqd itu emas dan perak. Maka jika dua-duanya adalah makanan atau dua-duanya adalah naqd, maka jangan dimasukkan pilihan syarat ini. Kata pengarang, wa idza wujida bil ma'ibi aiban falahu radduhu 'ala al-fawr. Sekiranya didapati aib pada barang jualan itu, maka boleh memulangkannya serta merta. Yakni jika kita belikan sesuatu dalam kedai, apabila kita beli tak perasan ada aib dalamnya, tak perasan. Balik rumah tengok ada aib dalamnya, maka kita boleh pulangkan serta merta, dan si penjual dia kena kembalikan bagi kita. Jangan dia kata tak, kamu dah belikan, dah ambil, kita dah ambil, dia pun tak sebut ada aib sekian dalamnya, dan kita pun tak nampak aib itu masa kita ambil. Jadi kalau kita pulangkannya serta merta, ada hak bagi kita untuk kita pulangkannya, dan kita ambil duit kita. Ini bagi orang yang dah belajar ilmu agama, dia akan ikut. Tapi ramai orang sekarang yang masuk dalam isu jual beli tak belajar kaedah-kaedah ini, tak belajar. Mungkin dia akan argue dengan customer. Sebenarnya menjual sesuatu yang ada aib padanya, defect dalamnya, tanpa menjelaskan, sedangkan si penjual dia tahu ada aib, tapi dia diam, dijualkannya dan diam. Haram, itu haram, tak boleh, haram. Kalau ada sesuatu kita tahu ada aib padanya, maka ketika kita nak jual, kita tahu ada aib, kita bagi tahu kepada si pembeli, ini barang
second hand, ada aib sekian, ada aib sekian. Kalau mahu, ambil. Kalau tak mahu, biar. Macam itu untuk kita selamat. Supaya kita tak tipu dia. Tapi jangan kita apabila kita discover ada aib, kemudian kita guna 2-3 minggu dah guna baru kita nak pulangkan. Tak. Kerana ini dia kata apa? Dia kata serta-merta kita pulangkannya. Bukan kita guna baru kita nak pulangkannya. Okey. Kata pengarang rahimahullah, wala yajuzu bai'ul mabi'i hatta yaqbidahu. Tidak boleh menjual barang jualan itu sehingga dia menerimanya. Dalam mazhab Syafi'i macam itu. Tak boleh kita jualkan sesuatu yang kita belum terimanya. Yang kalau saya belikan sesuatu, tak boleh saya nak jualkannya kepada orang lain jika saya belum terima daripada penjual yang menjualkannya kepada aku. Kalau saya dah belikan handphone, tapi saya belum terima handphone itu, saya tak dapat lagi. Tak boleh saya jualkannya kepada orang lain sedangkan saya sendiri belum terima. Atau rumah, tak boleh saya belikan rumah, saya jualkan rumah yang saya belum terima. Bagaimana dikira barang sudah diterima? Ini perbahasan menurut mazhab Syafi'i. Bagaimana barang dikira sebagai sudah diterima? Kalau barang yang boleh diambil dengan tangan macam botol air, maka kalau apabila ambil dengan tangan dikira terima. Apabila dah ambil dengan tangan. Kalau ia barang yang dipindahkan, yang boleh dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain, maka apabila dipindahkan daripada tempat yang khas bagi sepenjual kepada tempat yang bukan khas bagi dia, maka ini dikira sudah diterima. Sudah diterima. Maka kalau kita dah pindahkan barang itu ke tempat yang bukan khas bagi sepenjual lagi, dikira sudah diterima. Macam contoh kalau kita beli washing machine. Washing machine biasanya kita bukan ambil macam itu dengan tangan kita. Malah kalau orang kuat besar sangat dia pegang tu. Tapi biasanya bukan macam itu. Biasanya kita bukan ambil macam itu dengan tangan kita washing machine. Jadi kalau kita dah keluarkannya kalau kita dah pindahkannya ke tempat yang tidak khas bagi sepenjual, dikira kita dah terima barang ini. Kalau barang yang tidak dipindahkan macam rumah, bagaimana dikira kita dah terima rumah itu dengan rumah dikosongkan daripada barang yang bukan khas bagi sepembeli, bagi barang yang bukan bagi sepembeli, dan diserahkan kunci bagi dia. Diserahkan kunci bagi dia. Maka kita tak jualkan sesuatu jika kita belum terimanya. Kita terima dahulu, baru kita jual kepada orang lain. Okey, kata pengarang rahimahullah, wa yahrumus sawmu ala sawmi akhihi bighairi idnihi wal bay'u ala bay'i akhihi wasyira'u ala syira'i akhihi wan najshu, dan haram tawaran atas tawaran saudaranya tanpa izinnya, penjualan atas penjualan saudaranya, dan pembelian atas pembelian saudaranya. Dan najsh, apa tu? Apa maknanya? Okey, kita mula satu persatu. Dia kata wa yahrumus sawmu ala sawmi akhi. Yani kalau kita kerja bisnes yang sama. Okey, kedua-dua kita contoh kita ini
menjual, kita jual baju, kita jual jubah contoh. Maka kalau kita berdua jual barang yang sama, kemudian datang customer kepada ana, pelanggan. Dia kata, berapa harga barang ini? Saya kata RM100 contohnya. Dia kata RM100, saya setuju atas harga ini. Ini kita belum buat akad lagi, tapi saya dah tawarkan kepada dia harga, dia dah terima harga, dua-dua kita dah setuju atas harga. Kalau kita berdua dah setuju atas harga, tak boleh bagi orang yang dia same business dengan anak, dia datang, dia tawarkan kepada dia dengan harga yang lagi murah setelah kita dah setuju atas harga. Dia masuk dan dia kata, jangan belikan daripada dia, datanglah saya jualkan kepada kamu dengan RM90 je. Tak boleh setelah sudah kita setuju atas harga. Kerana sudah setuju atas harga, tak boleh setelah dah setuju atas harga untuk masuk macam itu. Itu dinamakan as-sawmu ala sawmi akhi, tawaran atas tawaran saudaranya. Juga kalau saya ini yang juga tak boleh bagi seorang setelah saya dah setuju dengan customer atas RM100 contohnya, tak boleh datang seorang setelah kita dah setuju atas ini, dia datang kepada saya seorang, dia kata jangan jual kepada dia, saya belikan dengan RM110. Tak boleh. Tak boleh. Dah setuju atas harga, maka jangan orang masuk untuk nak belikannya daripada saya dengan harga yang lagi tinggi. Dan jangan orang datang kepada dia, kata kepada dia, saya jualkan kepada kamu barang yang sama dengan harga yang lagi murah. Kita dah setuju atas harga. Lagi teruk, kalau sudah berlaku akad dan masih lagi dalam tempoh pilihan. Yani, kalau saya dah jualkan kepada dia barang itu dengan RM100 dan kita masih lagi dalam tempoh pilihan, dia dah syaratkan pilihan untuk 2 hari. Okey? Kalau datang seorang kepadanya dalam tempoh pilihan, dia kata, kenapa beli dari Umar dengan RM100? Pulangkan, saya akan jual kepada kamu dengan barang yang sama. Saya jualkan kepada kamu dengan RM80. Ini haram, tak boleh. Tak boleh. Dia suruh dia kembalikan barang kepada Anas setelah kita dah buat akad. Untuk tujuan dia apa? Tujuannya nak jualkan kepada dia barang yang sama dengan harga yang lagi murah. Itu tak boleh. Ini makna wal bai'u ala bai'i akhi. Jualan dan penjualan atas penjualan saudaranya. Wasyira'u ala syira'i akhi, dan pembelian atas pembelian saudaranya. Wan najsu. An-najsu itu apa dalam bahasa Melayu? Saya lupa perkataan dalam bahasa Melayu. Itu apabila antara bentuknya apa? Saya bagi contoh, nanti kamu bantu ingat apa namanya. Kadang-kadang dalam auction yang dibuat, yang mana ada seorang dia nak jual barang, dia nak jual kereta contoh, maka dia kadang-kadang setuju dengan orang yang duduk. Dia kata setiap kali ada orang sebut harga, kamu sebut harga yang lagi tinggi. Bidah harga itu. Bidah harga, tapi dia tak mahu belikan. Contoh saya kata, kereta sega RM2,000, siapa nak belikan?
Tapi kalau saya dah setuju dengan orang saya masukkan dalam. Saya kata setiap kali sekarang orang sebut harga, kamu sebut lagi tinggi. Untuk tujuan apa? Naikkan harga. Itu haram. Itu haram. Dia tak mahu beli. Dia hanya buat itu untuk apa? Supaya orang lain naikkan harga. Tapi sebenarnya dia ini orang saya. Saya letakkannya antara mereka. Itu tak boleh. Itu contoh bagi an-najsh. Kata pengarang, wa yahrumu at-tafriqu bainal jariyati wa waladiha hatta yumayyiza, dan haram memisahkan di antara hamba perempuan dan anaknya sehingga anak itu mumayyiz. Yakni antara apa yang haram. Ini zaman sekarang kita tak dapat ada hamba perempuan biasanya, tapi ulama mereka sebut hukum hakam ini kerana dahulu banyak diguna. Maka kalau orang belikan hamba perempuan sekali dengan anaknya, dibelikan hamba perempuan sekali dengan anaknya, dan anaknya ini belum mumayyiz lagi, yakni ibu dan anak dua-dua mereka dibelikan oleh seorang. Maka dalam keadaan ini, kalau anak ini belum mumayyiz lagi, jangan dijualkan ibu tanpa anak. Dia pisahkan antara ibu dan anak. Jangan dibuat macam itu sedangkan dia belum mumayyiz lagi. Okey. Dengan ini kita telah habis apa yang kita nak bahaskan tentang dalam kitab ini, tentang isu jual beli dan beberapa perkara berkait dengan muamalat yang ia transactions. Dan tinggal bagi kita di sini adalah akad, tapi bukan ia akad yang tentang harta yang kita nak jual beli itu, tapi akad nikah. Perbahasan sedikit tentang akad nikah dalam kitab ini. Kita mula sekarang insya-Allah. Kata pengarang, faslun wa yushtaratu li sihhati nikahil muslimati islamu zawji wa khuluha min iddatin li ghairihi wa waliyyun wa shahidani wa sighatun bi ijabin wa qabul. Disyaratkan untuk sah nikah perempuan muslimah, keislaman suami itu. Keislaman suami itu. Itu kena ada sini ada typo. Keislaman suami ia itu bukan itu. Ia itu beragama Islam. Ia itu beragama Islam. Maknanya mesti si lelaki yang berkahwin dengan seorang muslimah, mesti dia seorang yang muslim. Itu maksudnya. Jadi di sini perkataan itu tukar kepada ia itu. Maka syarat yang pertama supaya sah nikah seorang muslimah, mesti yang kahwinnya adalah muslim. Dalam agama kita tak sah kahwin seorang muslimah dengan seorang yang kafir. Tidak sah. Dalam syariat Muhammad tidak sah. Kalau orang kata, tapi Asia tu bintu Muzahib, isteri Fir'aun kafir, Asia muslimah. Itu bukan dalam syariat Muhammad. Dalam syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah mewahyukan kepada Nabi-Nya Muhammad hukum pengharaman seorang wanita muslimah berkahwin dengan seorang yang kafir. Tak boleh. Tidak boleh. Ada setengah negara, subhanallah, diberikan atau ada setengah negara yang ada dalamnya yang dakwakan bahawasanya boleh bagi seorang muslimah berkahwin dengan seorang kafir. Tak sah. Akad itu tidak sah. Kerana ini bercanggah dengan Al-Quran.
فإن علمتموهن ada dalam Al-Quran hukum ini yang difahami daripada ayah, jika kamu tahu bahawasanya mereka adalah wanita-wanita yang mukminah, maka jangan kembalikan mereka kepada orang-orang kafir. Jangan seorang mukminah muslimah kahwin dengan orang kafir, itu tak boleh. Maka subhanallah al-azim, saya banyak kes dah telah dengar cerita tentang ini. Tapi bukan di Malaysia, di luar Malaysia. Ada berlaku macam-macam, subhanallah al-azim. Dan kadang-kadang sudah ada anak juga. Tak sah akad ini, tak sah. Okey. Maka syarat pertama bagi seorang muslimah, suami mesti muslim. Tapi seorang yang muslim, lelaki yang muslim, lelaki yang muslim boleh kahwin dengan muslimah atau dengan seorang kafirah tapi Yahudiyah atau Nasraniyah. Yani dia orang Yahudiyah atau Nasraniyah, tapi mereka ini yani wanita-wanita kafirah, itu dikira wanita-wanita kafirah, tapi kafirah yang beragama Yahudi atau beragama Nasrani. Beragama Yahudi atau Nasrani. Maka boleh, tapi itu makruh apabila macam itu dia hanya untuk nak yani dia mahu kelazatan sahaja, dia macam itu makruh ini. Seorang lelaki muslim boleh untuk dia kahwin dengan seorang wanita Yahudiyah atau seorang wanita Nasraniyah. Dalam agama kita macam itu. Kerana ini hukum daripada Al-Quran. Hukum ini disebut dalam Al-Quran. Yahudiyah ini dan Nasraniyah, dikira kafirah, bukan muslimah, tapi dihalalkan kepada seorang muslim boleh berkahwin dengan wanita yang beragama Yahudi atau Nasrani. Okey, tanpa kita kira mereka bahawasanya agama mereka benar, tanpa kita kira mereka bahawasanya mereka beragama yang betul, tidak. Kita tetap kira agama mereka tidak betul. Dan kalau dia dapat masukkan dia dalam Islam, ya suruh dia masuk Islam. Dan kalau dia kahwin dengan seorang muslim, kalau seorang wanita kafirah kahwin dengan seorang muslim, tapi wanita ini tidak masuk Islam, kemudian mati, dia akan masuk dalam api neraka. Wanita ini akan masuk dalam api neraka, tak akan masuk syurga kerana dia bukan muslimah. Tentang anak ada kalau apabila ayah dia muslim, maka dia ikut ayahnya ini. Dia ikut ayahnya yang muslim. Apabila ayahnya muslim, maka dia ikut ayahnya. Tapi apabila ada anak, dalam banyak kes bahaya bagi anak itu kerana ibu boleh jadi mempengaruhi dia nanti dengan akidah dia. Kemudian dia besar jadi orang yang ikut agama kufur, waliyadzubillahi ta'ala. Karena ini kita galakkan seorang muslim kalau nak kahwin dengan seorang muslimah. Okey. Okey, kita sampai sini untuk hari ini. InsyaAllah kita sambung lagi. Ada lagi syarat-syarat, InsyaAllah, tapi akan makan masa lagi untuk kita nak syarahkannya.
InsyaAllah minggu depan kita sambung daripada wa khuluha min iddatin li ghairihi. InsyaAllah. Barakallahu fikum. Akramakumullah wallahu a'lam wa rahmatullahi. Alhamdulillah sallallahu wasallam ala rasulillah. اللهم وفقنا للخير واغفر لنا وارحمنا. اللهم أحسن ختامنا. اللهم فرج كرب المسلمين في فلسطين. اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة. والحمد لله رب العالمين.